Semalam di Parlimen, Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz telah cuba mengalihkan perhatian ke melut antara dua darjat di mana Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi melanggari kuarantin kendiri selama 14 hari dan di kompaun manja hanya RM1,000, sedangkan makcik warga emas berumur 72 tahun dihadapkan ke mahkamah dan didenda RM8,000 serta penjara sehari. Menteri Kewangan menyatakan bahawa 101 projek rundingan terus yang bernilai sebanyak RM6.6 bilion telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan Pakatan Harapan. Sepanjang 22 bulan kami memerintah. Dalam kata lain, kos purata setiap projek rundingan terus di zaman PH adalah RM65.3 juta. Namun, berapakah peratusan RM6.6 bilion ini berbanding dengan nilai keseluruhan perolehan di bawah Pakatan Harapan? Jawapannya ialah 1.4%. Rujuk jadual di bawah yang diperolehi dari laporan anggaran perbelanjaan 2018 dan 2019. Kalau kita lihat, total procurement is 477.4 billion ringgit. So this was during the what do you call that, the 22 months. Ini adalah jumlah. So sekiranya 6.6 bilion dibandingkan dengan 477.4 bilion ringgit, hanya 1.4%. Kalau kita tidak mengambil kira bekalan dan perkhidmatan, hanya perbelanjaan pembangunan saja, ia hanya 6%. Tapi kita selalu angkat jumlah keseluruhan perolehan, iaitu 1.4%. Bolehkah Tengku Zafrul menyatakan nilai projek-projek rundingan terus oleh BN dan projek-projek rundingan terus yang diluluskan oleh beliau sendiri sebagai Menteri Kewangan Perikatan Nasional? Adakah nilai projek-projek rundingan terus tersebut, iaitu BN, dan yang diluluskan oleh Tengku Zafrul lebih daripada 1.4% jumlah keseluruhan perolehan kerajaan? Senarai berikut merupakan beberapa projek rundingan terus oleh Kerajaan Barisan Nasional yang bernilai berbilion-bilion ringgit ataupun malah puluhan bilion ringgit. Ini saya bagi 12 projek, di mana hanya 12 projek jumlah yang diberikan secara rundingan terus adalah sebanyak 139.4 bilion ringgit. Kes sensasi Jepak Holding sahaja yang melibatkan skandal rasuah orang kuat BN di mahkamah pun sudah bernilai 1.2 bilion ringgit. Bandingkanlah 12 projek Barisan Nasional yang saya bagi di atas dengan 101 projek rundingan terus Pakatan Harapan sebanyak 6.6 bilion ringgit. Kos purata setiap projek ialah 65.3 juta ringgit. Nilai projek rundingan terus Perikatan Nasional yang diluluskan oleh Zafrul kita masih belum tahu lagi. Tapi BN 12 projek sudah 139.4 bilion ringgit. Di bawah Pakatan Harapan 22 bulan 6.6 bilion, kos purata setiap projek 65.3 juta ringgit. Jauh bezanya di antara BN dan PH. Perikatan Nasional kita belum tahu lagi. Ini yang kita nak tunggulah Tengku Zafrul untuk dedakan. Menteri Kewangan juga gagal mendedahkan senarai penuh 101 projek rundingan terus Pakatan Harapan dan syarikat yang terlibat. Mengapa takut untuk berbuat demikian? Menteri Kewangan tidak harus menyembunyi dan main sorok-sorok maklumat. Saya cabar beliau dedahkan kesemuanya supaya rakyat boleh menilai dan membandingkan syarikat mana yang berjaya mendapat tender, kroni siapa yang dapat, serta menteri mana yang memohon kelulusan rundingan terus. Atau Zafrul takut akan terbongkar nanti bahawa Perdana Menteri sendiri
yang juga bekas Menteri Dalam Negeri di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dan juga menteri-menteri pengkhianat yang lain pun ada memohon projek rundingan terus daripada saya sebagai Menteri Kewangan. Adakah Perdana Menteri Perikatan Nasional juga bersalah jika beliau memohon projek rundingan terus pada masa itu sampai hati mereka mengutuk diri sendiri? Perlu ditegaskan bahawa Kementerian Kewangan Pakatan Harapan mengamalkan sistem tender terbuka selaras dengan Manifesto Pilihan Raya Umum 2018 Pakatan Harapan yang menyatakan dalam janji 23. Dan saya memetik janji tersebut. Kami akan memastikan sistem tender terbuka digunakan dengan meluas dan telus, terutamanya untuk projek-projek besar. Jelas di sini tidak disebut bahawa tidak boleh menggunakan kaedah rundingan terus dalam keadaan tertentu. Pengecualian daripada menggunakan kaedah tender terbuka dibenarkan oleh Kementerian Kewangan berpandukan garis panduan kerajaan yang dilampirkan. Ini saya bagi untuk semua. Ini daripada website Kementerian Kewangan, pengecualian daripada tata cara perolehan kerajaan yang juga terpakai sekarang. Terima kasih. Iaitu tertaluk kepada syarat tertentu seperti perolehan masa krisis atau bencana alam, perolehan berkepentingan nasional dan melibatkan keselamatan negara, khususnya ATM, Angkatan Tentera Malaysia dan PDRM, Polis Diraja Malaysia. Kepakaran khusus, one of a kind, iaitu di mana hanya seorang pakar itu boleh digunakan, atau kalau kita nak bekalan Microsoft sahaja, tak boleh pilih yang lain untuk beli Word. So itu rundingan terus dan sebagainya. Kabinet juga boleh memutuskan untuk melaksanakan rundingan terus. Satu perkara yang nampaknya semua menteri-menteri pengkhianat sekarang sudah lupa. Saya nak tegaskan, 1% ini semua perolehan. Kalau kita cakap tentang projek pembangunan, 6%. Ini ialah untuk mengambil kira keadaan cemas. Kalau bencana alam, contohnya Sungai Kim Kim, di mana kita berikan peruntukan segera, ataupun COVID-19 di mana kita juga berikan peruntukan segera. Ini diluluskan kepada pihak kementerian. Bukan bila saya lulus saya akan lantik itu kontraktor, tidak. Kementerian akan uruskan. Macam Sungai Kim Kim, Kementerian Alam Sekitar. Macam COVID-19, Kementerian Kesihatan. Ataupun bila ada satu bencana itu alam sekitar, ada banjir. Macam dekat Kedah ada banjir, jambatan roboh, kita kena buat cepat untuk menyambung jambatan itu. Itu adalah diluluskan dan diserahkan kepada Kementerian Kerja Raya. So itu adalah keadaan khusus dan yang melibatkan jumlah seperti yang saya sebut tadi, 1.4%. So di sini saya tidak lihat di mana kita melakukan kesalahan. Yang pertama, kita mematuhi janji dalam Manifesto Pakatan Harapan. Yang kedua, kita pastikan bahawa jumlah ini semua pun kita adalah secara ringan terus mesti mematuhi tata cara perolehan yang ditetapkan, dan ini disebutkan dalam website Kementerian Kewangan tentang prosedur-prosedur tersebut. Oleh demikian, saya mendesak Tengku Zafrul mendedahkan segera senarai penuh projek rundingan terus oleh Pentadbiran Barisan Nasional, oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jangan fitnah. Jangan suka baling batu sembunyi tangan. Jangan cuba mencipta persepsi untuk mengalih perhatian daripada kepincangan dalam Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Berani kerana benar, amar makruf nahi mungkar. Sekian, terima kasih kepada semua.